يفقهوا قولي وسد لسان بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Pengurusi Madrasah Barisan AJK, Tuan Imam, Tuan Bilal, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita menyambung semula kuliah kita pada hari ini yang berpandukan kitab yang bertajuk Indahnya Solat Berjamaah. Hari ini kita muka surat 198, tak silap saya. Yang terakhir kita kuliah 13 bulan 10 ya. Ya, 13 bulan 10. Alhamdulillah. Sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran dan jangan kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada guru-guru kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada sahabat-sahabat kita yang istiqamah dalam madrasah kita yang telah meninggal di dunia, begitu juga kepada suami-suami yang telah meninggal dunia, isteri-isteri yang telah meninggal dunia. Insyaallah dan al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adab-adab imam selepas solat. Adab-adab imam selepas solat, sebagaimana yang lepas saya ada bagi nota dalam tulisan Jawi, tak silap saya lebih kurang lah. Ya, okey. Adab-adab pertama. Adab pertama, kekal menghadap kiblat dan membaca zikir. Bacaan zikir tersebut bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti di bawah ini. Zikir yang pertama, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Apa maksud kat situ? Ialah aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah yang maha pengasih, yang maha mengasihani lagi maha merahmati. Ya Allah, hilangkanlah kesedihan dan kedugacitaaan daripada diriku. Doa ini dibaca secara perlahan apabila menyapu dahi dengan tangan kanan. Ya, dalil bagi perkara ini ialah hadis berikut. Itu hadis yang tadi kan. Ini pasal hadis tengah ustaz mengatakan tak ada cara sabu-sabu muka, tak ada. Kata. Zaman Nabi dulu kalau solat di padang pasir, dia lah sabu muka. Kata dia takut ada pasir. Walhal menyapu muka ini bukan sekadar menyapu muka saja dengan niat-niat dia. Ketika menyapu muka dia dengan niat, apa maksud niat dia? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah yang maha mengasihani lagi maha merahmati. Ya Allah, hilangkanlah kesedihan dan kedukacitaaan daripada diriku. Itu yang kita nakkan. Ingat ya. Itu ya. Pasal Allah ma'azhib anni itu. Kalau kita baca Allah ma'izhab, dah lain dah maknanya. Ya, baris saja yang lain
tulisan masih sama. Pasal tu kita kena betul-betul kena baca Allahumma azhibni anni. Makna ya Allah yang ni hilangkan. Kalau Allahumma idhab pergilah, ya Allah pergilah gitu. Tu pasal dalam bahasa Arab ni macam-macam begitu jugalah kalau kita ketika baca doa iftitah tu kan. Karena Allah Allahumma inni a'udzubika minal apa tu nanti kalau ni tak ingat kadang kabira alhamdulillah katsira subhanallah bi'uratu wa sila inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jangan sampai tersebut wa ma ana minal muslimin, maknanya lain. Wa ma'ana maksudnya saya bukan, wa ma'ana minal muslimin bermakna saya bukan golongan orang Islam. Pasal itu kita kena baca wa ma'ana minal musyrikin, bahawa sesungguhnya saya bukan dari golongan yang musyrik. Ya, wa ma'ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya aku adalah golongan orang Islam, kan penghabisan tu. Kalau itu kita terpindah sikit saja pasal mim ni tu mim nida ni yang menidakkan perbuatan yang menunjukkan nida, bukan waw saja, mim pun ada, waw pun ada, lam pun ada, ya. Macam lam yalid, tidak diberanakkan, ya. Walam yulad, dan tidak beranak, kan. Contohnya. Okey. Doa ini dibaca secara perlahan. Tak ada kuatlah. Bagi imam dan bagi makmum. Secara perlahan sambil menyapu dahi dengan tangan kanan. Dalil bagi perkara ini ialah hadis berikut. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha jabhatahu biyadihil yumna summa qala asyhadu an la ilaha illallah warrahmanur rahim Allahumma azhib anil hamma atau anil hamma pun boleh, anil hamma pun boleh, anil hamma wal hazan, ya. Maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, beliau berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan solatnya, baginda menyapu dahinya dengan tangan kanannya. Kemudian baginda membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illa warrahmanur rahim. Allahumma zid anni al-hamma wal hazan. Ya, yang bermaksud aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah yang maha mengasihani lagi maha merahmati. Ya Allah, hilangkanlah kesedihan dan kedukecitaan daripada diriku. Ini bagi kalau kadang kita sedih, susah hati, pasal itu perlunya kita bersolat dengan doa. Sedih, susah hati, jangan kita ambil keputusan yang lain. Yang kita ambil air sembahyang. Kalau duka cita macam mana, ambil air sembahyang. Nunaikanlah solat. Itu sebagai menghadang untuk kita menenangkan hati kita. Ya. Ini kadang mentang sedih, putus asa, cari tali pula. Ya. Dan itu nauzubillah menjalik lah. Itu berarti dorongan syaitan. Okey. Sebenarnya doa ini bukan hanya sunat dibaca oleh imam, kan itu. Malah sunat dibaca oleh semua yang mengerjakan salat sama ada dia imam
makmum maupun seorang diri. Maupun seorang diri. Itu kita elok amalkan. Apa maksud kat sini? Itu kita baca bukan semestinya imam, makmum, walaupun seorang diri. Maksud kat sini, eloklah kita amalkan setiap orang mengerjakan solat. Apabila dibagi salam, setelah mengerjakan solat, dibagi salam, itulah ungkapan yang mulai menyapu mukanya tu dengan doa ini, bukan sekadar menyapu muka sahaja. Zikir kedua, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali, ataupun astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Itu. Ada kalanya kita sebut astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu pun boleh juga. Sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah pun boleh kedua-duanya. Okay. Maksudnya aku memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang 3 kali. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Dialah yang Maha Hidup dan Maha mengurus urusan hamba-Nya, serta aku bertaubat kepadanya. Itu 3 kali itu tadi, ya. Dalil bagi tuntutan. Dalil bagi tuntutan ini ialah hadis berikut. An Sauban radhiyallahu an. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara salasan. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Qila lil Auza'i wa huwa ahadu ruwati hadzal hadits. Kaifal istighfar? Qala taqulu astaghfirullah, astaghfirullah. Maksudnya daripada Suban, beliau berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai daripada mengerjakan solat, baginda beristighfar sebanyak 3 kali dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, ataupun Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam tabarakta rabbana wa ta'ala. Tak silap saya dulu yang saya ada bagi ni, ya. Itu semua sama je, ya. Dulu kan saya ada bagi nota ni. Tu boleh. Okey. Lepas tu astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Zikir yang ketiga. Ini zikir yang ketiga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jumlah bacaan selepas solat fardu, solat subuh dan maghrib 10 kali. Solat subuh dan maghrib 10 kali. Solat zuhur dan asar 3 kali. Solat asar 3 kali atau 10 kali. Ya. Solat zuhur dan asar boleh baca 3 kali. Ataupun solat asar tu 3 kali ataupun 10 kali boleh. Tapi yang mendatangkan nas yang kuat ialah ketika selepas solat maghrib dan solat subuh. Baca dengan sebanyak 10 kali. Sebagaimana yang nota ni dulu saya bagikan. Okey. Dalil mengenai syariat wirid ini ialah hadis berikut. An Abi Dzar radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala fi duburin salatil fajri wa huwa sanin rijlaihi qabla an yatakallam la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyara marrah kutiba lahu asyaru hasanatin wa muhya anhu asyaru sayyiatin wa rufi'a lahu asyaru darajatin wa kana yaumahu zalika kullahu fi hirzin min kulli makruhin wa khurisa minasyaitan wa lam yanbaghi li zanbi an yudrikahu fi zalikal yaumi illa syirka billah. Maksudnya daripada Abu Dar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tadi yang atas tadi ya. Okay. Maksudnya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah semata-mata. Tidak ada sekutu baginya. Segala kerajaan dan pujian hanyalah baginya. Dialah yang menghidupkan. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Serta dia maha berkuasa ke atas sesiapa. Ke atas setiap sesuatu. 10 kali selepas solat subuh dalam keadaan dia masih melipatkan kedua-dua kakinya kekal duduk tahiyat akhir tadi, dan sebelum berkata-kata maka akan dicatatkan 10 kebaikan baginya dan dihapuskan 10 keburukan daripadanya dan diangkat 10 darjat untuknya pada keseluruhan harinya itu. Dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala daripada segala gangguan serta dijaga daripada tipu daya syaitan. Suatu dosa tidak boleh memusnahkan diri dan amalannya pada hari itu, pada hari tersebut, kecuali syirik kepada Allah sekiranya ia terjerumus melakukannya. Ini maksudnya. Perkara ini apa yang dikatakan kalau sekiranya. Maksud kat sini sebagaimana yang nota ini dulu kita bagikan setelah kita baca salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kita baca. Ingat dia. Kita sebagai makmum, saya suka ulangi sekali lagi. Kita sebagai makmum ni ada yang sunat bersama dengan imam, ada yang haram bersama dengan imam, ada yang makruh bersama dengan imam. Contohnya kita haram bersama dengan imam. Kalau kita sama dengan imam bermakna kita batal ketika takbiratul ihram. Ini saya suka ulangi ya. Imam Allahu Akbar, kita mengikut Allahu Akbar, maka itu batal solat kita. Satu. Yang keduanya ketika salam yang akhir tu ya. Salam awal, salam tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sekiranya imam baru assalam, kita pun ikut assalam, maka batal solat kita. Biarlah imam tu sekurang-kurangnya sampai assalamualaikum.
warahmatullah. Barulah kita bertindak bagi salam kita. Ya, itu yang kata dua tempat itu berhati-hati. Jangan kita menyamai imam. Ya, apabila sama dengan imam maka batal solat kita. Yang kita sunat bersama imam ketika mana? Ketika imam baca waladdallin amin, itu amin tu yang kita bersunat bersama-sama dengan imam, maka malaikat pun turun akan mengaminkan bersama. Ya, itu sunat bersama dengan imam. Ya, kalau mendahului imam batal solat? Tidak batal, tapi makruh. Ya, jadi kalau kemudian dari imam hanya sekadar makruh itu saja. Okey, itu yang sunat. Yang makruh yang mana? Ketika kita rukuk dan iktidal bersama dengan imam, itu adalah apa? Makruh. Contoh, ya, imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, ya. Kita pun imam Allahu Akbar pun sama, Allahu Akbar sama dengan imam. Itu makruh, tidak batal, cuma makruh. Yang sebaik-baiknya imam dah Allahu Akbar, baru kita bertindak Allahu Akbar. Ya, itu yang sunatnya. Okey. Ingat ya. Jadi, apa yang disebut, yang diceritakan dalam sini tadi ialah ketika imam selesai, ya, salam, lepas tu baca asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim tadi, ya. Lepas tu baca astaghfirullahalazim, kan? Istighfar tadi, astaghfirullah 3 kali, ya. Ataupun terus selalu saya buat astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, ya. 3 kali. Lepas tu saya baru baca apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka sebanyak 10 kali lepas maghrib atau lepas subuh. Ingat, kedudukan kita mesti kekal dalam tahiyat akhir tadi. Belum kita berpindah. Pasal itu kadang-kadang kita imam salam aja, makmum pun dah salam terus berpindah. Imam belum berpindah lagi waktu tu, ya dah. Jadi kalau boleh tu, itu bukan apa, tidak membatalkan solat, tapi makruh. Makruh ni mengulangkan pahala, ya. Kerana imam belum selesai, kita dah nak selesai cepat. Apatah lagi contoh kalau hari Jumaat, ya. Kali Jumaat tu imam salam tu tak sempat baca doa, dah cium masing-masing tabu. Ya, rugi kita sebenarnya. Ya, pasal ketika itu malaikat mesti bersama lagi. Ya, dan doa-doa mustajab mesti. Jadi apa yang saya katakan ini tadi, maksud ke sini tadi, kita mesti duduk kekal, boleh la ilaha illallah dan syarikalah sebagaimana yang saya amalkan selalu 10 kali. Lepas tu Allahumma antas salam wa minkas salam alika ya salam, barulah kita yang imamnya boleh berpusing sebelah kanan ataupun bersentuhan dengan makmum, ya. Pusing ke kanan menghadap itu ke kedudukan Rasulullah buat dulu, ya. Okey. Mana tadi? Ini sebelah kiri tadi ya? Sebelah kiri kah? Maksud tiada Tuhan yang 10 kali selepas solat subuh, dalam keadaan dia masih melipatkan kedua-dua kakinya sekali, kekal kedudukan tahiyat akhir, dan sebelum berkata-kata maka akan dicatatkan 10 kebaikan dicatatkan baginya
Baginya siapa? Orang yang mengungkapkan itu tadi. Dan dihapuskan 10 keburukan. Dihapus 10 keburukan bagi kita. Siapa yang tak nak? Rugi kita, ya. Daripadanya. Dan diangkat 10 darjat untuknya, ya. Pada keseluruhan harinya itu. Pada keseluruhan harinya, pada hari itulah, ya, antara subuh ke maghrib nanti, antara subuh ke maghrib tadi, maghrib ke subuh besoknya lagi. Okay. Dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala gangguan serta dijaga daripada tipu daya syaitan. Suatu dosa tidak boleh memusnahkan diri dan amalannya pada hari tersebut kecuali syirik kepada Allah. Sekiranya ia terjerumus melakukannya, bererti kita tidak akan dosa kepada kita itu ketika walaupun apa perkataan kita diungkapkan, maka kita itu tidak ada dosa kecuali kita syirik pada Allah, itu saja, ya. Apa maksud syirik pada Allah? Menduakan Allah lah, itu syirik kepada Allah. Lagi satu contohnya, ibaratkan sesuatu aja tu kita bukan iktikad kepada Allah. Ingat ni, insya-Allah lah itu aku punya sendiri. Aku berjaya. Bukan maksud saya aku berjaya bukan kerana Allah, tapi untuk kerana aku usaha betul-betul. Contoh, ya, maksudnya syirik tu pasal kita menduakan Allah. Walau Allah segala-galanya yang menyusun, ya, yang menyusun, yang mengaturnya. Okey. Okey, ada pertanyaan? Ini isyak dah masuk kan? Atau saya nak buat sebaris ni? Saya habiskan sebaris ni, ya? Okey. An Abdurrahman ibn Ghanmin radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala qabla an yansarifa wa yathniya rijlahu min salatil maghrib was subhi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa hamdu biyadihi, atau yuhyi pun boleh, biyadihi khairi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyara marrah kutiba lahu bi kulli wahidatin asyru hasanatin wa muhiyatu wa muhiyat anhu asyaru sayyiatin wa rufi'a lahu asyru darajatin wa kanat hirzan min kulli makruhin wa hirzan minasyaitanir rajim walam yahilla li dhanbin yudrikuhu illa syirka wa kana min afdalin nasi amalan illa rajulan yafduluhu yaqulu afdala mimma qala. Maksudnya daripada Abdurrahman bin Ghanmin, ya, daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, sesiapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi khairu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya adalah tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah semata-mata. Tidak ada sekutu baginya. Segala kerajaan dan pujian hanyalah baginya. Dialah yang
menghidupkan dan dialah yang mematikannya. Serta dia maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Sebanyak 10 kali sebelum dia berdoa, beredar dan masih melipatkan kedua kakinya, itu masih duduk tahiyat akhir, akan dicatatkan baginya 10 kebaikan pada setiap satunya. Dihapuskan 10 kejahatan daripadanya dan diangkat 10 darjat baginya. Bacaan tersebut merupakan penjaga kepadanya daripada segala gangguan dan pengawal daripada tipu daya syaitan. Suatu dosa tidak boleh memusnahkan diri dan amalannya kecuali syirik kepada Allah, dan dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang paling utama amalannya, melainkan seseorang yang melebihinya dengan mengucapkan ucapan yang lebih utama daripada apa yang dia ucapkannya itu. Ya, jadi itulah ucapan yang sebaik-baik selepas solat tadi. Ya. Saya ambil sampai sedikit yang keempat ya, cikgu. Bisa senang nak sambung. Zikir ini juga sunat dibaca selepas solat fardu yang lain. Pengarang kitab Sabil Al-Muhtadin, ya, dan pengarang kitab Al-Ihanatul Talibin mengatakan bahawa zikir ini sunat diulang sebanyak 10 kali selepas solat fardu asar, manakala bagi solat zuhur dan isyak tiada nas khusus untuknya. Oleh itu, zikir itu masih termasuk dalam maksud umum hadis di bawah ni. Apa maksud kat sini ialah yang ada nasnya hanya ketika lepas solat maghrib dengan solat subuh saja. Dan ada kalanya solat asar boleh dibaca 10 kali, ada baca 3 kali saja. Ya, zuhur, isyak hanya 3 kali. Tiada ada nasnya yang mengatakan 10 kali tadi. Ya, berarti apabila ada khusus-khusus sedemikian, bermakna adalah fadilat-fadilat yang utama sebagaimana yang Rasulullah buat. Ya, okey. Apa ini? Zikir ini masih termasuk dalam maksud umum hadis di bawah. Warradin katibil mughirati anna Muawiyah radhiyallahu anhu kataba ila al-Mughirati radhiyallahu an iktub ilayya bi hadisin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kataba ilaihi al-Mughirah inni sami'tuhu yaqulu indan siratihi min as-salati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir salasa marrah. Okay. Maksudnya daripada warat tukang tulis kepada Al-Mughirah bahawa Muawiyah menulis kepada Al-Mughirah mengatakan, tulislah kepadaku suatu hadis yang engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Mughirah menulis kepadanya, sesungguhnya aku mendengar baginda membaca
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang dikatakan tadi, ditanya tadi, maka begitulah keadaan Rasulullah membacanya. Dia mendengar Rasulullah membacanya. Ya, maksudnya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah semata-mata. Tidak ada sekutu baginya. Segala kerajaan dan pujian hanyalah baginya. Dan dia maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Setelah selesai daripada solat sebanyak 3 kali. Itu maksud menunjukkan yang solat-solat yang lain seperti zuhur, isyak, kan, asar dan sebagainya, kita bolehlah baca 3 kali. Yang menunjukkan nas 10 kali tadi hanya ketika solat subuh dengan solat maghrib, atau boleh juga digunakan waktu solat asar. Solat asar tu boleh baca 3 atau boleh dibaca 10. Ada? Ya, okey. Ada apa pertanyaan kat sini? Hari ini 20. Kejap aja 20. Semakin apa, dah nak habis tahun ni, umur kita semakin muda lagi. Ya. Ya. Habis tahun ni umur kita lagi muda kan? Lagi muda, lagi pendek, lagi muda lah. Bukan itu. Tak? Okey. Sekarang umur saya baru 37. Habis tahun ni baru masuk 47 pula. 10 dia meloncat. Muda lagi. Okey. Okey, ada pertanyaan? Muslimah ada nak tanya? Ya? Ada tanya? Tak ada. Okey. Yang lain ada pertanyaan? Macam mana? Ya? Marilah kita sama-sama perbaiki solat kita setiap hari. Pasal solatlah yang membawa ketenangan jiwa kita. InsyaAllah. Ya? Rumah tangga bahagia, punca daripada solat. Sempurna solat, insyaAllah. Rumah tangga bahagia. Suami isteri mudah bertolak ansur. Ya, insya-Allah. Pasal itu semua ada disebut ketika dalam solat. Ya dah, pasal itu orang putih kata pray itu berdoa, ya dah. Solat tu pray, berdoa. Memang kita dalam doa semua. Pasal itu ada kalinya orang lepas solat dia tak baca doa. Sebab dalam solat kita dah berdoa, dah banyak dah. Ya dah. Doa iftitah tadi, apa yang kita doa antara apa? Semua dia ketika wajibuni warfani warzukni, semua minta rezeki, semua ada kat situ. Cuma kita tak menghayatinya sahaja. Ya? Jadi oleh itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama kerja dengan yang sempurna. Jangan sekadar kita sah solat kita saja. Ya? Kalau sah solat kita, memang sah. Kita tak baca surah pun sah juga. Jadi Fatihah kita bawa. Tak bertasbih pun sah juga. Janji kita tamak nina. Ya tak? Tapi kesempurnaannya kurang. Ya? Yang dikatakan sempurna memenuhi dengan syarat sunatnya segala-galanya. Okay. Kalau tak ada pertanyaan, sekadar ini dulu dapat saya sampaikan. Ya, saya memohon ampun dan maaf salah silap saya, terkasar bahasa, terlajak kata. Yang baik datang dari Allah, kelemahan, kesilapan dan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan wafina yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una bi 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala zal majlis. Allahumma inzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala zal majlis. Allahumma inzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala zal majlis. Allahumma ij'al jamana hadza jaman marhuma wa tafarraqum min ba'di tafarraqum ma'suma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.